Ini isu apa ni? Isu berjumpa dengan Nabi dari segi yaqazah ke ataupun dalam manam. Jumpa Nabi secara mimpi tak ada masalah. Kalau sekiranya ciri-ciri Nabi itu sebagaimana yang kita belajar. Ada dua golongan manusia yang betul dalam mimpi jumpa Nabi. Pertama, sahabat Nabi. Sahabat Nabi kalau dia mimpi jumpa Nabi memang betul hak mana jihad Nabi tu. Yang kedua, orang yang zaman kita ni, dia mimpi jumpa Nabi, dia belajar mengikut hadis Sahih Bukhari dan Muslim, sifat-sifat Nabi nya betul. Maka dia dikira mimpi jumpa Nabi. Cuma ada sikit masalah dari segi bentuk jumpa Nabi itu. Kalau bentuk Nabi itu cantik, menunjukkan bahawa imam dia tu cantik. Kalau jumpa Nabi itu tak cantik, ada masalah dengan imam dia, penghayatan dia dan sebagainya. Contoh kita ambil Maulana Asri ya. Maulana Asri, tokoh kita kata ahli hadis di Malaysia ni, dia pernah bermimpi jumpa Nabi, tapi dia tidak berdepan dengan Nabi direct, dia bersalam dengan Nabi, dia cium tangan Nabi, tidak. Cuma dilaporkan dalam mimpi itu, dilaporkan bahawa Nabi datang ke Kelantan. Nabi datang ke Kelantan, lepas tu orang ramai pun berkerumun. Dia pun pergi. Bila dia pergi, dia tengok Nabi sedang tidur, terguling. Ya, Nabi tak bangun pun, terguling. Dia pun tengok. Lepas tu dia balik, dia cakap-cakap Nabi itu terguling itu. Kan? Sebagai satu simbolik, rupanya memang dia mimpi itu memang jumpa Nabi. Tapi simbolik bahawa Nabi nak menyalahkan bahawa sunnah baginda tidak diamalkan. Banyak ilmu-ilmu yang lain diamalkan di negeri Kelantan tu. Sunnah baginda kurang. Lepas tu Nabi digambarkan sebagai orangnya nak bangun mutak larat. Pasal sunnah dia tidak disokong. Sebab tu dia mula mengajar. Lepas daripada tarikh tu dia mula mengajar sunnah-sunnah sampai sekarang. Sunan tu dan sebagainya lah. Dia panggil mimpi ni, dia panggil sipi-sipi je lah. Itu dalam mimpi. Hak yang timbul isu yang kemudian dia panggil jumpa secara jaga. Jumpa Nabi secara jaga. Analisis setakat ni daripada awal. Orang-orang yang mendakwa jumpa Nabi secara jaga ni, tak ada sikit pun tidak menyeleweng setakat ni. Ada menyeleweng. Contohnya kita kata Tijani. Dia mengatakan bahawa salat Fatih tu Nabi beri kepada dia secara jaga. Salat Fatih tu Nabi beri secara jaga. Sedangkan faham tak faham? Tahu jaga lah. Bagaimana kita nak tahu yang kita jumpa cara jaga itu adalah Nabi? Ya. Yang kedua, soalan yang kedua, secara jaga makna apa? Yaqazah. Ada? Secara jaga maknanya yaqazah. Secara jaga ni mana bagus? Sahabat Nabi yang jumpa Nabi secara jaga dengan ulama kemudian yang jumpa Nabi secara jaga. Maknanya sahabat Nabi yang jumpa Nabi secara jaga mesti dia lama dia guru dengan Nabi, kan? Dia tengok akhlak Nabi, cara Nabi beramsa, cara Nabi masuk tandas, cara Nabi bernegara, cara Nabi menguruskan keluarga. Maknanya Nabi bersahabat lama. Dan kau orang mendakwa jumpa Nabi tu sekejap je. Dan tiba-tiba Nabi dah bagi satu selawat pada dia. Nabi suruh ajarkan selawat tu. Sedangkan selawat sedia ada, Nabi ajar tu sudah ada selawat Ibrahimiyah, sudah ada Abdul. Jadi dari segi lama masanya, kita nak pakai mana? Hak sahabat Nabi ke hak baru ni? Ya. Kemudian Tijani ditanya pula. Selawat ni, selawat dia panggil selawat tadilah selawat Fatih. Anak murid dia tanya, Tok Guru, kenapa selawat ini tidak diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat? Kalau selawat ni sophisticated sangat selawat ni, kenapa tidak diajar kepada sahabat? Syekh ni jawab apa? Kerana sahabat tidak mampu menanggung kekuatan selawat ini. Mula. Faham tak? Entahnya sahabat mana lebih? Lebih sahabat Nabi. Wali Allah paling tinggi martabatnya ialah Abu Bakar Siddiq. Kita benda dah buat cetang. Kan? Kita berat nana dah buat cetang. Itu je. Kan? Dua istilah masyhur dalam di Malaysia sekarang ini. Kan? Dua tu je lah. Tiba-tiba kita tak ada pakai sahabat Nabi. Sedangkan sahabat Nabi ni udul. Orang yang adil. Kebanyakan dia adalah adil. Kan? Dan kalau kita nak faham nas pun ulama hadis telah buat satu kaedah. Yajibu fahamu dalil bima fahimahu salafus salih. Wajib kita faham dalil mengikut dipaham oleh salafus salih. Salafus salih adalah sahabat. Tafsir satu ayat tu sahabatlah sebab mereka telah menyaksikan sebab-sebab turun ayat. Mereka lebih alim daripada kita. Ya, tiba-tiba orang kemudian kata sahabat tu tak mampu menanggung kekuatan yang ada pada salawat Al-Fatih. Oh, jeng terus. Ini dipanggil masalah kejengan. Itu pun boleh jawab. Tapi masalahnya, jadi isu je. Kita ceramah begini mungkin kita ketawa-ketawa. Kan? Bila kita berdepan dengan dia sebenarnya, susah kita nak jawab. Sebab mereka lawan dengan nada yang marah. Dan pertahan sikap. Campur dengan taksub. Kan? Sehingga ada kawan saya berdebat satu ajaran sesat dengan dia berdebat. Dia tak boleh nak terima hakikat kawan tu berdebat. Dia keluar satu kenyataan senang je. Dia kata mana-mana menentang kami ni, mereka adalah Wahabi. Apa kena-kena dengan Wahabinya? Tak boleh nak jawab bahan Wahabi. Ramahlah. Itu pun Wahabi itu pun sendiri perlu dibahaskan secara panjang lebar macam mana, golongan yang mana perlu ditolak, apa dia pandangan-pandangan dia. Kalau hanya berbeza pendapat aja, tak boleh kata sebagai Wahabi. Terlalu apa ni? Yang isu besarnya bukan Wahabi, ta'assubi itu paling besar sekali. Ta'assubi bagi saya besar. Asy'ariyah ke Syafi'i ke apa ke, kalau ta'assubi masalah.